النبي محمد الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين إلى يوم الدين. إكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Sebenarnya kita hadiahkan Fatihah kepada saudara kita yang baru meninggal ataupun yang telah lama meninggal, ya. Yang baru seorang imam, mantan imam Masjid Parit Saidi, meninggal pada hari Jumaat lepas, bukan Jumaat malam, Jumaat yang lepas, dah seminggu lah. Meninggal pada lebih kurang pukul 4.30 pagi, ya. Sama-sama kita hadiahkan Fatihah untuk mereka dan juga saudara kita yang telah kembali ke Baitullah. Summa ila arwahil qubur wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Satu lagi Fatihah kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah beri kita keselamatan, ya. Selamatkan diri kita, keluarga kita, kampung kita, negeri kita, negara kita, dan Allah akan selamatkan kita daripada berbagai-bagai penyakit, ya, khususnya COVID-19 dan juga apa-apa juga penyakit. Allah akan jauhkan, insya-Allah. Allah akan selamatkan kita, pelihara kita, lindungi diri kita. Mudah-mudahan kita akan selamat sampai ke penghujung Ramadan, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah terima apa yang kita baca, apa yang kita sebut tadi, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah yang saya hormati pengurusi serta barisan ahli jawatan utasa Masjid Bukit Pasir. Seterusnya yang saya hormati barisan tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan roja. Seterusnya yang saya hormati juga tuan-tuan haji, puan-puan hajah, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah kerana kita diberikan ruang dan peluang oleh Allah masih dapat kita berada dalam majlis ilmu. Inilah saya kira lah yang terakhir siri Tazkirah Ramadan untuk tahun ini insya-Allah. Dan saya pula orang yang terakhir ya memberikan tazkirah pada petang ini, dan pada petang ini saya tak akan mengupas panjang lebar tentang bulan Ramadan ya, puasa. Cuma saya nak sentuh 2-3 perkara yang pentinglah. Yang pertama, kita ni sedang berpuasa dan kita akan mengakhiri ya amalan atau beribadat puasa kita pada tahun ini. Hanya tinggal beberapa hari saja lagi insya-Allah. Mungkin hari Senin, tengok anak bulan ni mana keadaan insya-Allah ya. Kalau nampak ya kita raya, kalau tak nampak kita sambung lagi lah insya-Allah. Yang pertama saya nak tentu tentang satu ayat Quran yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan berpuasa ke atas orang-orang yang terdahulu daripada kamu, agar supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Adakah kita boleh membentuk puasa yang kita jalani ini dapat membentuk diri kita orang bertakwa? Tulang pada diri kita ya. Salah satu cara kalau kita nak tengok puasa yang kita amalkan ini boleh membentuk kepribadian kita ataupun menjadikan diri kita orang yang bertakwa. Kita boleh lihat contoh satu daripada yang senang kita boleh tengok. Kalau sebelum ini kita susah sangat nak pergi ke masjid, kita susah nak bersedekah, kita susah nak berbuat baik, kita susah nak buat kebajikan. Tapi apabila dah selesai saja bulan Ramadan berlalu ini, berakhir ini, masuk saja bulan Syawal, kita dah mula berubah. Kalau dulu susah, berat kaki kita nak melangkah ke rumah Allah ini. Contoh bukan tuan-tuan. Kalau 5 waktu tu hanya 3 waktu sahaja. Contoh. Tapi setelah berakhirnya, berlalunya bulan Ramadan pada tahun ini, setelah kita menamatkan puasa kita pada tahun ini, kita berubah. Kita mula ada satu kekuatan untuk terus mengimarahkan rumah Allah ini. Kalau dulu 3 waktu, sekarang ni kalau tak 5 waktu rasa macam tak senang, tak sedap, macam tak tenang kalau solat di rumah contoh. Kalau dulu susah kita nak derma, payah kita nak menginfakkan harta. Tapi apabila berakhir saja bulan Ramadan ni, kita suka nak berderma, suka nak menginfakkan harta kita. Ya, kerana kita tahu derma kita, infak harta kita yang kita keluarkan, yang kita sedekahkan, yang kita berikan kepada orang itu merupakan satu amalan yang cukup murni. Ya, pernah diceritakan ya, satu cerita, orang ini telah diberitahu dia akan meninggal ya 7 hari lagi. Ya, dipendekkan cerita, setelah 7 hari dia tak meninggal. Ya, tanya malaikat, kenapa dah 7 hari tak meninggal? Kau tak cabut nyawa. Macam mana aku nak cabut nyawanya? Kerana dia banyak bersedekah, dia suka menginfakkan harta, dia suka membantu orang. Ya, jadi salah satu
keadilan sedekah ini insya-Allah dengan izin Allah boleh memanjangkan umur kita dengan izin Allah insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Apatah lagi kita bersedekah, kita menginfakkan harta, kita menerima, kita membantu orang di bulan Ramadan ini. Kerana bulan Ramadan ini yang sunat, amalan sunat ini dilipat gandakan menjadi amalan seperti amalan fardu. Amalan fardu digandakan sebanyak 70 kali ganda. Subhanallah. Dinyatakan juga kalau kita hadir dalam majlis ilmu, sekali hadir ini seolahnya kita telah hadir sebanyak 70 kali hadir. Allahu Akbar. Bila kita berada di rumah Allah ni, terutama lagi di bulan Ramadan ini, kita sentiasa didoakan dengan malaikat dengan 3 doa. Ya Allah, Engkau berilah rahmat kepada orang yang datang ke rumahmu. Ya Allah, Engkau terimalah segala doa-doanya. Ya Allah, Engkau ampunkan dosa-dosanya. Ya Allah, subhanallah. Malaikat akan sentiasa mendoakan kita apabila kita masuk ke rumah Allah ini. Saya ingatkan diri saya, kalau tuan-tuan belum niat iktikaf, niatlah. Ya. Itu iktikaf yang masjid. Saja aku nanti masjid mana kerana Allah Taala ya. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita dapat merubah dan merubah persepsi ataupun kepribadian kita sebelum ini daripada baik pada yang lebih baik, daripada yang lebih baik pada yang terbaik, kita dikatakan orang yang dapat membentuk diri kita hasil daripada puasa kita selama sebulan. Satu lagi, kita nak tengok adakah puasa kita dapat membentuk diri kita orang yang bertakwa. Contohlah ya, Rasulullah dah beritahu dah ya, dalam sabdaannya yang bermaksud barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan diiringi dengan 6 Syawal, seolah-olahnya dia berpuasa sepanjang-panjang tahun. Allahu Akbar. Ya, itu Rasulullah beritahu. Itu amalan Rasulullah. Ya, kalau kita buat, kalau dulu tahun-tahun yang dulu, tahun-tahun lepas kita tak buat, berat ya. Ya, tak kira ustaz, mana yang lebih afdal? Kita puasa hari raya kedua, kita puasa hari kedua, ataupun kita ambil 6 hari dalam bulan Syawal, mana yang lebih afdal? Ya, ramai orang tanya. Ya, sebenarnya yang afdal ni ialah, kalau ikut kata Nabi lah, yang afdal ni yang pertamalah hari kedua kita puasa 2, 3, 4, 5, 6 sampai ke 7 ya. Tapi itu pun bergantung kepada keikhlasan kita. Macam mana ikhlasnya kita ni puasa. Kalau kita puasa daripada hari yang kedua tapi niat kita tak ikhlas, niat kita nak menunjuk, tak guna juga. Kerana ikhlas ni nyawa amal. Ikhlas nyawa amal. Pakaian iman ni 4. Pertama, ilmu. Carilah ilmu. Tambahlah ilmu. Pergilah ke majlis ilmu. Tambahlah ilmu. Kerana pakaian iman. Tidak masuk syurga orang yang tidak beriman. Ya. Kalau kita tak beriman, tak dapat masuk syurga. Itu maksud hadis. Iman ni ada pakaiannya. Apa pakaian iman? Ya, pakaian iman yang pertama ilmu. Kena cari ilmu tambah. Lagi banyak iman, lagi banyak ilmu yang kita cari, yang kita tambah, lagi tebal pakaian iman kita. Pakaian iman yang kedua apa dia? Amal. Apa yang kita tahu, kita amal. Kita tahu Rasulullah dah beritahu dah 6 hari puasa dalam Syawal seolahnya dia puasa sepanjang-panjang tahun. Kita amal. Itu maknanya amal. Kita tahu, kita amal. Pakaian iman yang kedua. Rasulullah pun dah beritahu barang siapa yang dapat yang boleh melaksanakan ibadah puasa sebulan ya, 3 hari bulan Hijriah ya, 13, 14, 15. Rasulullah puasa tu tiap-tiap bulan. Amalan Rasulullah. Siapa yang dapat puasa 3 hari sebulan, 13, 14, 15. Tak kira lah 13, 14, 15 tu jatuh pada Senin ke Khamis ke, asalkan dia 13, 14, 15. Seolah-olahnya dia berpuasa sepanjang-panjang bulan. Subhanallah. Apatah lagi. Dan Rasulullah juga beritahu siapa yang dapat berpuasa Senin Khamis, ya, itu merupakan amalanku. Ya, Rasulullah beritahu. Kalau kita boleh buat, lagi baik. Alhamdulillah. Saya pernah dengar cerita daripada seorang tuan guru lah. Ya. Walaupun amalan puasa Senin Khamis ini amalan sunat, tapi dia punya kelebihan dia apa tuan-tuan? Subhanallah, la ilaha illallah.
Diceritakan Isnin tu, setiap hari Isnin bila kita puasa, dia akan menjadi lembaga, Ustaz. Dia akan pimpin tangan kanan kita menuju ke syurga Allah. Hari Khamis pun akan menjadi satu lembaga. Dia akan memimpin tangan kiri kita untuk berjalan menuju ke syurga Allah. Allahu Akbar. Dan Rasulullah juga ada menyatakan, barang siapa yang hadir dalam majlis ilmu, sentiasa hadir dalam majlis ilmu, maka akan dipermudahkan jalannya ke syurga Allah. Allahu Akbar. Amin. Ya Rabbal Amin. Kerana nak pergi syurga ini bukan mudah, tuan-tuan. Kita akan mulai satu jambatan yang halus macam selai rambut di belah 7, tajam macam mata pedang, licin, berduri, berkait lagi, bawah pinaka. Subhanallah, rambut yang halus di belah 7, licin, berkait. Allahu Akbar. Bawah pinaka. Kalau logiknya lah kan, subhanallah, ini bukan auta, ini fakta. Ya, ada terkandung ya dalam kitab Al-Quran bahawasanya setiap manusia termasuk di kita, termasuk di saya, akan melalui satu jambatan untuk menuju ke syurga Allah, bawah api neraka Allah. Subhanallah. Dan Rasulullah beri satu jalan, satu jadi berjalan untuk memudahkan kita menuju ke syurga Allah. Kita selalulah hadir ke majlis ilmu, insya-Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Kita mohon kepada Allah. Lepas saja bulan Ramadan berakhir, kita akan masuk bulan Syawal. InsyaAllah kita akan teruskan kuliah ini. Memang rutin saya ini setiap hari Ahad, ya, sama ada minggu kedua ataupun minggu ketiga. Ya. Saya haraplah kepada tuan-tuan ya, yang hadir pada petang ini, kalau ada kesempatan, datanglah ke majlis ilmu setiap ya, bulan ya, petang lepas solat asar, insyaAllah. Ya. Tuan-tuan dan puan, yang kedua yang saya nak sentuh, ya, berhubung dengan ibadah puasa kita, ya, berapakah markah yang Allah bagi? Itu terpulang kepada macam mana, bagaimana kita melaksanakan ibadah puasa itu. Ya, kerana ibadah puasa ini Allah sendiri yang memberi markah nilaiannya. Ya Allah, subhanallah. Tuan-tuan puan, dalam masa berapa hari saja ini, ya, kita rebutlah peluang. Cuma sekarang ini kita tak tahu. Kalau diberitahu contoh hari pertama kita berpuasa, puasa ya, maka azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuklah waktu buka, kita pun buka. Masa tengah buka tu contoh ada satu helai kertas, puasa anda hari ini mendapat 20 markah. Kerana anda hanya puasa, tak makan tak minum, ya, ngaji sikit, tapi anda mengumpat sana mengumpat sini, ya, fitnah sana fitnah sini, contoh. Besok kita akan ubah, kita tak mengumpat, kita tak mata, kita tak mengutuk, kita tak fitnah, kita puasa yang kedua, puasa dengan betul-betul. Allahu Akbar, Allah, masuk waktu buka. Puasa anda hari ini markahnya naik 50%, kerana anda ini tak mengumpat. Kita nampak timatan sekarang ni, hari demi hari, petang demi petang, waktu buka demi waktu buka, tiap-tiap hari kita tak tahu berapa markah kita. Ya, hari yang ke 21 contoh, nak buka markah anda 70.7%, kerana anda ada bangun malam, banyak berselawat, berzikir, anda mengimarahkan malam-malam Lailatul Qadar, contoh. Ya, kita boleh tambah nilai ibadah kita. Nilai ibadah kita boleh pertingkatkan lagi. Tapi masalah yang sekarang kita tak tahu. Ya, sebab kalau kita perhati dalam kitab Mutaqa Hadis, ya, selalu kita dengar, ya, dalam kitab hadis itu menyatakan berapa ramai orang yang berpuasa tapi hanya dapat lapar dan dahaga satu. Berapa ramai orang yang berada di bulan Ramadan sebulan, dia tidak mendapat keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Berpuasa tapi tak dapat apa-apa. Berada dalam bulan Ramadan sebulan, tidak dapat pengampunan Allah. Allahu Akbar. Subhanallah. Ini yang kita bimbang, ini yang kita takut. Sebab itulah tuan-tuan puan, setiap malam, ya, kita baca satu doa 4. Ini juga yang diterangkan oleh Ustaz Don, masuk kat grup-grup WhatsApp dan beberapa tuan-tuan guru, ya,
Dia kata, amalkan 4 doa ini yang selalu kita baca. Kadang-kadang kita terpandang, kita hanya baca masa solat tarawih. Habis solat tarawih, ya, apa doa yang 4 tuan-tuan ya. Asyhadu an la ilaha illallah, ya. Astaghfirullah, nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Sama-sama tuan-tuan. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Sekali lagi tuan-tuan. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Kita tambah lagi sikit doa yang Nabi suruh baca doa ini ketika mana kita ada tergerak rasa Lailatul Qadar turun, ya, menghampiri, ya, suasana di kita. Itu Allahumma, sama-sama tuan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Maknanya cukup cantik. Allah Maha Pengampun. Allah suka mengampun. Ampunkanlah kami, kalau kita ramai. Allah Maha Pengampun. Allah suka mengampunkan dosa kita, kesalahan kita, kesilapan kita. Ampunkanlah kami ya Allah. Kalau kita seorang, ampunkanlah aku ya Allah. Ampunkan dosaku ya Allah. Dosa kedua ibu bapaku ya Allah. Dosa saudara-saudaraku muslimin dan musliman ya Allah. Allahu Akbar. Setiap nak masuk waktu ke 10 minit tuan-tuan, baca 4. Tambah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ini. Ya Karim 5. Kita baca. Lepas tu bacalah, sambunglah apa-apa doa. InsyaAllah doanya mudah dimakbulkan oleh Allah. Begitu kalau kita bersahur, jangan terlepas pandang. Jangan terlupa kita nak banyak-banyak beristighfar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Istighfar banyak tuan-tuan. Tinggal 2-3 hari, pintu syurga masih terbuka tuan-tuan. Allahu Akbar. Dan seperkara lagi, 2-3 hari lagi saja lagi rebut. Kata orang pecutan terakhir. Kalau orang belum mulai itu pecutan terakhir. Yuk, pecut. Yuk, jadi kita pecut dengan amalan-amalan kita yang boleh membawa kita reda Allah. Ya, apabila kita dapat reda Allah, kita dapat syurga Allah. Kita dapat keampunan Allah. Sebab itulah bila kita selesai solat, ya, kita cubalah, ya, tak boleh bahasa Arab, bahasa Melayu pun tak apalah. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma inni as'alidaka wal jannah. Ya Allah, aku nak redha Engkau ya Allah, aku nak syurga Engkau ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wa na'udzubika minan nar. Ya, setiap kali sembahyang, habis saja solat, beri salam, Allahumma inni as'alidaka wal jannah. Minta redha dulu. Minta redha Allah dulu. Kalau kita tak dapat redha Allah, kita tak dapat masuk syurga Allah. Bukan kita nak minta syurga dulu, baru minta redha, tak betul. Mana-mana pun tuan-tuan guru, itulah yang disampaikan. Allahumma inni as'alika wal jannah. Kalau tak boleh bahasa Arab, ya Allah, aku nak redha Engkau ya Allah, aku nak syurga Engkau ya Allah. Ya Allah, jauhkan aku daripada azab api neraka-Mu ya Allah. Dan yang ketiga tuan-tuan, apabila kita selesai berpuasa sebulan Ramadan ni, kita berazam mudah-mudahan Allah akan tingkatkan kita tahap yang ada pada kita sekarang ni ke tahap yang lebih baik, yang lebih baik, yang baik kepada yang lebih baik, daripada yang lebih baik kepada yang terbaik. Ya, kerana semua manusia
Setiap anak yang dilahirkan, kalau ibu dan ayahnya orang Islam, lahirlah anak itu Muslim. Sama dia puasa ke tak puasa ke, solat ke tak solat ke, buat baik ke buat jahat ke, kalau dia dilahirkan dalam mak bapaknya Islam, dia jadi Muslim. Ingat tuan-tuan, saya ulang sekali, setiap anak yang dilahirkan oleh ibu dan ayahnya beragama Islam, lahirlah anak itu Muslim. Muslim ini dia tak kira buat perintah Allah ataupun langgar perintah Allah, dia tetap Muslim. Muslim ini tidak ada jaminan masuk ke syurga Allah. Muslim tak mestinya dia mukmin. Mukmin tak semestinya muhsin. Dinyatakan juga orang yang sudah sampai ke tahap muhsin, dia akan masuk syurga tanpa hisab. Allahu Akbar. Adakah kita dapat masuk syurga tanpa hisab? Kita kena naik 7 tingkat tangga tu kalau belajar ilmu tasawuf. Ya. Nafsu ada tingkat 7, ya. Nafsu amarahnya pun kita tak boleh nak bendung. Orang yang dapat masuk syurga tanpa hisab, orang sudah sampai ke tahap nafsu mutmainnah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fad'uli fi ibadi wad'uli jannati. Wahai manusia yang bernafsu mutmainnah, masuklah ke dalam syurgaku dalam keadaan reda dan meredai. Allah jemput kita dengan satu jemputan khas, jemputan yang disebut dengan jemputan VIP. Jemputan khas ini jemputan VIP namanya. Allah beritahu kepada orang-orang yang ada sifat ataupun nafsu mutmainnah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wad'uli fi ibadi wad'uli jannati. Untungnya tuan-tuan perempuan, pendapat nafsu mutmainnah, dia dapat jemputan khas daripada Allah SWT. Inilah yang kita nak sekarang ni. Inilah yang kita harapkan kepada Allah. Dengan berpuasanya kita sebulan ni boleh membentuk diri kita mendapat satu tahap nafsu mutmainnah yang akhirnya kita dapat jemputan daripada Allah. Orang sudah sampai ke tahap nafsu mutmainnah, Allah Akbar, dialah digelarkan tahap muhsin. Orang yang sudah sampai ke tahap muhsin, dia masuk syurga tanpa hisab. Allah Akbar. Satu ketika Rasulullah didatangi oleh Jibril. Jibril bila beritahu kepada Nabi Muhammad SAW, tuan-tuan, saya ulangi sekali lagi. Saya ulang, ini bukan nak mengajar, tak. Saya ingatkan diri saya. Kalau kita dengar nama Nabi disebut, kita kena sebut Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW. Kerana salah satu golongan yang Rasulullah tidak pandang wajah dia betul di padang mahsyar. Mereka satu daripada 3 golongan ini, manusia yang disebut namaku, dia tidak menjawab, tidak menyebut. Satu daripada golongan ini, golongan yang tidak menyebut. Salat Nabi Muhammad melopong. Rasulullah dengar saja, tak kira kita dengar di radio ke TV ke, orang bercakap ke, orang ceramah ke, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak sebut tu, kita tak dipandang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, golongan yang tak dipandang oleh Rasulullah SAW ialah orang yang menerhaka pada ibu dan bapa. Anak-anak yang menerhakai ibu dan ayah, kalau dia tidak bertaubat sungguh-sungguh dengan taubat nasuha, minta ampun dengan Allah, minta maaf dengan ibu dan ayah, dia pun tidak dipandang oleh baginda Rasulullah SAW. Ustaz, habis kalau mak bapak saya dah tak ada Ustaz, dah ke kubur Ustaz, saya sedar Ustaz, saya banyak salah, saya selalu menyakitkan hati ibu. Mengalir mata ibu disebabkan perangai saya punya saya, Ustaz, saya sekarang menyesal Ustaz, macam mana Ustaz? Minta ampun, pergilah kubur, hadiahkanlah Fatihah, bacakan ayat Al-Quran, ya. Buatlah suatu kebaikan. Apa yang kita buat, niat untuk ibu. Datang ke masjid ini, niat untuk ibu. Sedekah yang kita keluarkan tu, niat untuk ibu.
Apa juga yang kita nafkahkan, ya, apa kata kita infakkan, apa harta kita tu kita niat untuk ibu dan ayah kita, insya-Allah. Kita dapat pahala, ibu bapa kita yang arwah ibu bapa kita pun dapat pahala, insya-Allah. Apa juga kebaikan kita niat untuk ibu bapa. Itulah salah satu cara untuk kita minta maaf pada ibu dan ayah yang sudah tidak ada. Golongan yang tiga yang tidak dipandang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah manusia ini yang meremehkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apalah puasa sunat. Apalah solat sunat. Meremeh. Walaupun dia tak cakap macam itu, tapi dia ambil indah tak indah. Ya. Puasa sunat, kurang-kurang buatlah sekali dua ke, kan? Dan sebulan ada 4 Senin, ada 4 Khamis. Sebulan tak buat, 2 bulan tak, setahun tak pernah buat sekali pun puasa sunat. Contoh, itu juga dikatakan golongan yang meremeh-remehkan sunnah Rasulullah SAW. Maka Rasulullah tidak akan pandang, tuan-tuan. Ya, ini kita takut. Jadi tuan-tuan dan puan, hasrat kita, azam kita, puasa kita ini, insya-Allah pada tahun ini boleh menjadikan kita diri kita sebagai hamba yang bertakwa. Dan apabila kita menjadi hamba yang bertakwa dengan puasa kita, dengan ibadah kita, dengan solat kita, dengan zikir kita, dengan selawat kita, insya-Allah kita sudah menaikkan taraf kita kepada muhsin. Kerana orang muhsin ni, golongan muhsin ni, dia akan masuk syurga tanpa hisap. Berbalik kepada cerita Jibril tadi, jumpa kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah. Ya, cerita pandang saya pendek kan. Aku nak beritahu engkau, wahai Muhammad, ubat engkau yang masuk syurga tanpa hisap sebanyak 70,000. Wahai Muhammad. Nabi Muhammad SAW bila dengar Jibril kata hanya 70,000 umat Nabi Muhammad yang masuk syurga tanpa hisap, yang masuk syurga tanpa hisap, tanpa merasai kepanasan, ya, keperitan, kedahsyatan api neraka ni, 70,000. Nabi Muhammad terus sujud mohon dengan Allah. Nabi Muhammad tak senang hati, sujud terlalu lama. Sampai sahabat-sahabatnya tengok, kenapa tak bangun-bangun ni? Lama. Tak diceritakan berapa lama, tapi memang lama. Saya nak Bakar tengok lama. Bila datang, ya, azan baru dia bangun, ya. Ditanya, kenapa wahai Rasulullah kau sujud terlalu lama, menangis lagi? Aku terharu, aku tak senang hati, kerana umatku hanya 70,000 saja masuk juga tanpa hisap. Maknanya kalau masuk pun yang lain tu dia akan merasai penderitaan. Ya, api neraka dulu. Ini yang aku gusarkan, yang aku susahkan. Aku sujud mohon dengan Allah. Bukan sujud sebenarnya sujud. Nabi Muhammad mohon pada Allah, ya Allah, ya Allah, kau tambahkan lagi umatku yang masuk syurga tanpa hisab daripada 70,000 kepada yang lebih banyak lagi, ya Allah. Ya Allah. Maka doa Nabi Muhammad SAW dimakbulkan dan diberitahu juga bahawa Nabi Muhammad diberitahu, wahai Rasulullah, diberitahu setiap seorang daripada 70,000 orang itu akan menarik 70,000 orang lagi. Kalilah 70,000, setiap seorang akan tarik umat Nabi Muhammad ni 70,000 lagi. Seorang 70,000, seorang 70,000. Seorang 70,000. Kalikan. Banyak kan? Nabi Muhammad masih tak berpuas hati. Umat Nabi Muhammad bukan ni sikit-sikit, tuan-tuan. Sampai sekarang dibuat hutang million la ilallah. Tuan-tuan, lepas tu Nabi Muhammad tak berhati, dia sujud lagi, tuan. Bila sujud kali yang ke 3 ni, ceritanya setakat tu. Dia tak tahu lagi lah. Tetapi walaupun pun kita muhasabah diri kita. Tanya diri kita, adakah kita termasuk dalam 70,000 atau yang lebih daripada 70,000 itu atau sebaliknya? Ya? Ini persoalannya sekarang ni. Sebab itulah kalau kita dah sampai ke tahap muhsin, insya-Allah ada harapan. Kita dapat surat jemputan khas pula lagi daripada Allah. Dan dapat ke tahap muhsin, hati kita kena bersih, belajar ilmu tasawuf betul-betul. Sebab Allah beritahu dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun
illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari akhirat, harta kamu, anak kamu tak guna lagi. Mereka yang guna ialah mereka yang mati membawa hati yang bersih, membawa hati yang bersifat mahmudah. Tidak ada sifat mazmumah. Nak mati ni tidak ada sifat benci, tidak ada menyampah, fed up sakit hati. Tengok orang tu sakit hati, tengok orang tu ada lebih sakit hati. Tak boleh tengok orang senang. Tengok orang senang, dia susah. Tengok orang susah, dia senang. Inilah yang dikatakan sifat tu ada sifat mazmumah. Kalau mati, Allah dah beritahu, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Habis ustaz, kalau mati bawa sifat mazmumah, ya, hati tak bersih, dia akan masuk neraka. Habis akhirat macam mana ustaz? Nak masuk juga, dibersihkan dulu besok di alam akhirat. Macam mana ustaz bersihkannya? Dia cuci dulu dekat neraka. Allah, bismillah. Lama ustaz? Itu bergantunglah kepada banyak mana, ya, mazmumahnya, banyak mana kotor hatinya. Sebab tu tuan-tuan puan, cara mana, bagaimana nak membersihkan hati ni, banyak cara dan kaedahnya. Satu, banyakkan istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Istighfar untuk diri kita, duka kita, istighfar untuk saudara mara kita, insya-Allah. Ya, istighfar. Kalau ikut Imam Ghazali, setiap hari Rabu istighfar 1000 kali. Itu zikir Imam Ghazali. Ya, kita kalau boleh buat cantik, tapi kalau tak boleh jangan kurang 100 kali. Ya, kalau boleh jangan kurang 70 kali. Nabi satu hari tak kurang, ada nyatakan 70 kali, ada nyatakan Nabi tak kurang 100 kali. Tapi kadang boleh bukan 100 kali, sebenarnya Nabi banyak istighfar. Sedangkan Nabi dari zaman masuk syurga. Ya, satu daripada cara nak menyucikan zikir istighfar. Kalau hati kita terlisah, nyampah, istighfar banyak, astagfirullah. Kadang lintasan hati kita pun akan dinilai oleh Allah SWT. Sebablah puasa kita ni, puasa yang tahapnya tinggi tuan-tuan. Tak makan, tak minum, tak bercakap yang buruk-buruk, tak mengata, tak mengumpat. Di samping itu hati pun turut berpuasa. Kalau hati tengok nyampah tu, tengok ustaz ni belagak dah. Contoh, tengok orang ni, hati tak berpuasa. Belum sampai ke tahap puasa yang khusus. Jadi kalau boleh tinggal 2-3 hari ni, kita dapatkanlah puasa yang bukan saja yang baik, tapi yang lebih baik. Bukan saja yang lebih baik, tetapi yang terbaik, insya-Allah. Mudah-mudahan kita akan dapat makam muhsin tadi, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya tak tahulah, selalu ustaz tak beritahu apa Saya ingat saya sambung sekali, insya-Allah Dan perkara yang ketiga saya nak beritahulah, mengenai Lailatul Qadar. Saya banyak dengar cerita ni, tapi patutnya saya tak boleh cerita ni. Ada yang banyak. Malam tadi saya ada buat tazkirah, ceramah dekat Masjid Peraja. Saya pun cerita. Saya dapat cerita daripada sana lah, ustaz. Sebelum tu saya pun pernah dengar cerita juga dekat kampung saya. Pada 25 bulan tu cuaca macam lain macam ustaz. Mungkin dari Qadar tu kan. Saya dengar aja, iyalah. Yang baru malam tadi, malam tadi yang hujan tu. Masa hujan lepas tu, saya baru balik daripada Raja kan, malam tu. Lepas tu bergegas sembahyang tarawih dekat Masjid Bayi Kemang. Lepas tu dah habis tarawih tu balik rumah kejap. Lepas tu bergegas ke masjid, ada jemaah 3 hari sama. Jadi masa hujan lebat tu lah, saya dalam perjalanan nak melangkah kaki ke masjid. Ustaz, tadi ustaz, masa hujan lebat tu ada jemaah ustaz kerana itu saya dalam perjalanan nak pergi masjid lah. Itu ustaz ada satu cahaya lah dia. Tetapi walaupun saya tak nak melemahkan semangat kita semua, saya ada dengar satu cerita daripada tuan guru. Saya tak nak ambil banyak-banyak lah, ini yang belum. Kalau puasa kita jadualnya lah, kalau puasa kita, dia katalah ni tuan guru puasa kita jatuh pada hari Ahad ataupun hari Rabu, kemungkinan Lailatul Qadar tu jatuh pada malam 29. Malam 29? Malam esok, insya-Allah. Tapi kita tak tahu juga.
puasa kita dengan puasa kat Arab Saudi lain kan. Mungkin kita 29, dia dah 30. Kita 27, dia dah 28. Tapi apa-apa pun, kita beristiqamah lah. Betul digalakkan pada malam dulu sampai malam akhir. Jadi kita tak lemah semangat. Jadi saya kalau dapat, janganlah cerita engkau dah nampak ke apa 25, 23 ke 21, tak payahlah cerita. Jadi orang-orang yang ni dah macam lemah sangat. Tapi ada harap lah tuan-tuan, kita teruskanlah dengan istiqamah kita dengan ibadat kita pada malam Lailatul Qadar. Tuan-tuan, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan satu lagi tuan-tuan, di bulan Ramadan ni tadi saya kata banyakkan la ilaha illallah, yang kedua astagfirullah. Yang ketiga tuan-tuan, di bulan Ramadan, terutama di malam-malam terakhir ini, minta dengan Allah, ya Allah, aku nak redha Engkau, ya Allah, aku nak syukur Engkau, ya Allah. Yang keempat, ya Allah, jauhkan aku daripada kemurkaan-Mu dan jauhkan aku daripada api neraka-Mu, ya Allah. Inilah 4 doa yang patutnya kita ulang dan ulang lagi. Ulang dan ulang lagi. Pertama dia la ilaha illallah, la ilaha illallah, astagfirullah. Yang ketiga, ya Allah, aku nak redha Engkau dan syurga Engkau, ya Allah. Yang keempat, ya Allah, jauhkan aku daripada kemurkaan dan api neraka-Mu, ya Allah. Kita minta kepada Allah, tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah akan ampunkan kita, Allah selamatkan kita dunia dan akhirat. Dan seterusnya tuan-tuan puan, yang saya nak sentuh, yang mungkin yang terakhir ni, pada malam hari raya Aidilfitri, kalau boleh puan, kita hidupkan malam hari raya Aidilfitri itu, maknanya kita hidupkan malam-malam Lailatul Qadar. Dengan solat tahajudnya, dengan solat taubatnya, solat hajatnya. Kalau boleh solat tasbih. Solat tasbih tak lama solat tasbih ni. Kalau betul-betul buat tuan-tuan dengan istiqamah, dengan disiplin yang cantik, lebih kurang lambat-lambat pun dalam 35 minit je tuan-tuan. Ustaz, kalau saya tak nak baca panjang-panjang, dia kan baca 300 tasbih kan. Tapi kalau kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, memang panjang. Tapi kalau kita pendekkan lagi boleh tak? Boleh? Subhanallah. Kalau pendek lagi ustaz, Allah. Boleh pun tak boleh. Tapi yang selalunya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Baca 15 kali selepas baca iftitah. Panjanglah tu, tuan-tuan. Kalau boleh buat. Kerana apabila seorang tu bersolat tasbih, diceritakan 3 suku jasadnya telah dijauhkan daripada api neraka. Yang selebihnya kita buat amalan-amalan lain. Inilah kelebihan solat tasbih. Kalau boleh Rasulullah beritahu, kalau bolehlah, kalau boleh, kalau ada kekuatan buatlah tiap-tiap malam solat tasbih. Tak boleh buat seminggu sekali. Tak boleh buat sebulan sekali. Tak boleh buat setahun sekali. Kalau setahun sekali pun tak boleh, buatlah sekurang-kurang seumur sekali. Allahu Akbar. Tapi kalau macam itu, rasa saya tak menaikkan semangat kita. Kalau pada saya tak boleh seumur hidup sekali, tiap-tiap tahun kita buat sekali lah. Setahun sekali pun tak boleh, tiap-tiap bulan sekali, insya-Allah. Baru datang semangat. Tak boleh sebulan sekali, buat seminggu sekali. Seminggu sekali okeylah kan. Jadi tuan-tuan dan puan, pada malam hari raya Allah nak bagi kita ijazah. Dan pada malam hari raya ini juga doa kita mustajab dan makbul. Jangan lepaskan peluang tuan-tuan, insya-Allah. Kita doa sungguh-sungguh, kita minta keamanan, kita minta ketenangan, kita minta keharmonian, rumah tangga kita, masyarakat kita, kampung, negeri dan negara kita, insya-Allah. Saya kira cukup sekadar ni, tazkirah petang saya pada petang ini. Sebelum saya mengurutkan diri, marilah sama-sama kita berselawat sekejap, dan saya akan bacakan doa terakhir. Secara kebetulan inilah tazkirah terakhir bulan Ramadan tahun ini. Dan tuan-tuan dan puan mengaminkan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan Allah akan selamatkan kita, temukan kita malam Lailatul Qadar. Walaupun tuan-tuan jangan rasa risau, jangan rasa resah dan gelisah, kerana diberitahu barang siapa yang beribadat, barang siapa yang beramal setiap malam daripada malam 20 hingga malam 30, itulah malam-malam diturunkan Lailatul Qadar, tuan-tuan. Dia akan mendapat pahala seolahnya dia beramal selama 83 tahun 4 bulan. 83 tahun 4 bulan. Siapa sebenarnya Lailatul Qadar ni amalan ni bila? Masa masuk maghrib itulah. Setelah kita buka puasa, kita solat berjemaah kalau cantik di masjid kan.
Lepas tu kita solat isyak berjemaah, solat ba'diyah isyak jangan lupa. Ya. Kadang-kadang orang buat solat isyak betul. Ada setengah masjid, adalah ustaz tu beritahu. Aku ni jadi imam, aku pelik tengok makmum aku ni. Nak nunggu tarawih tu kan ada masa, buatlah 4 rakaat selepas isyak. Itu dia punya kelebihan. Subhanallah, besar ganjaran yang macam dunia dan isinya. Pahalanya tu, tak nak buat, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, kita solatlah, solat ba'diyah, isyak. Lepas tu kita solat isyak, Jadi tuan-tuan, amalah sama-sama kita zikir dulu. Astagfirullah, Astaghfirullahaladzim, 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 Astaghfirullahaladzim. Jika habisnya berlalu bulan Ramadan, tinggallah kenangan kesedihan. Kalau kita sunat tarawih, ada disebut zikir-zikir yang menyebut nama-nama Nabi, nama-nama sahabat Nabi kan. Allahu Akbar. Kadang-kadang boleh mengalihkan hati kita. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amirul Mukminin Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Lepas tu disebut lagi nama sahabat Nabi yang kedua. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amirul Mukminin Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Disebut yang ketiga tuan-tuan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amirul Mukminin Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Yang keempat disebut juga sahabat Nabi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Thalib radhiyallahu an. Saya pun alhamdulillah salah seorang Bilal tarawih. Jadi kita sama-sama selalu sebut. Bila berakhirnya bulan Ramadan kita datang sebut-sebut. Jadi apa salahnya kalau ada kelampangan kita sebut selalu insya-Allah. Amin. Ya rabbal alamin. Yang kedua, kita baca doa yang saya kata tadi. Tiap-tiap nak buka kita bacalah. Asyhadu an sama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannah wa na'udzuka minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannah wa na'udzuka minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannah wa na'udzuka minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Tuan-tuan, tadah tangan insya-Allah saya nak baca doa di penghujung Ramadan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa lima sabaq wan nasiril haqq bil haqq hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa nazim. Ya Allah, jangan kau biarkan Ramadan pergi tanpa meninggalkan kesan keinsafan di hati-hati kami, ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan Ramadan pergi tanpa membawa himpunan amal dan doa kami, ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan Ramadan pergi tanpa islah dan kebaikan terhadap kepribadian kami, ya Allah. Ya Allah,
jangan biarkan Ramadan pergi tanpa keampunan dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan Ramadan pergi tanpa meninggalkan jejak-jejak ke syurga untuk kami, ya Allah. Ya Allah, janganlah kau biarkan Ramadan pergi sebelum kau tutup rapat pintu azab dan neraka-Mu daripada tergelincirnya kaki kami, ya Allah. Ya Allah, lindungilah kami dari melakukan dosa dan kemaksiatan semasa dalam Ramadan maupun selepas Ramadan, ya Allah. Ya Allah, sebelum mentari akhir Ramadan berlalu pergi, Kau ampunilah kami dan Kau terimalah taubat kami, ya Allah. Tubna ilallah, sama-sama betul. Wa raja'na ilallah, tubna ilallah, wa raja'na ilallah, wa nadimna ala ma fa'alna. Kami bertaubat padamu, ya Allah. Kami menyesal atas perbuatan kami yang lalu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah semua anggota keluarga kami dari tipu daya dan fitnah dunia, ya Allah. Selamatkanlah setiap seorang dari kami dengan iman dan takwa. Jadikanlah kami calon syurga-Mu, ya Allah. Jadikanlah kami calon syurga-Mu, ya Allah. Sempurnakanlah akhlak kami dan lindungi kami dari godaan syaitan dan hawa nafsu, ya Allah. Ya mujibas sailin, limpahkanlah kami dengan sifat kebaikan dan terpuji, ya Allah. Jadikanlah kehidupan kami di dunia ini tenang dan penuh rahmah dan mawaddah, ya Allah. Ya Allah, Kau sempatkanlah kami bertemu lagi dengan Ramadan Al-Mubarak yang akan datang, ya Allah. Ya Allah, jangan Kau jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan yang terakhir buat kami, ya Allah. Temukanlah kami lagi dengan Ramadan yang akan datang, ya Allah. Tapi andai ini Ramadan terakhir buat kami, jadikanlah puasa kami sebagai puasa yang Kau rahmati. Jadikanlah Ramadan ini paling berarti, penuh dengan cahaya iman, menerangi kegelapan hati kami menuju reda serta kasih sayang-Mu, ya Allah. Jadikanlah Ramadan ini sebagai penghapus dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, temukanlah kami dengan Lailatul Qadar, ya Allah. Temukanlah kami dengan Lailatul Qadar, ya Allah. Temukanlah kami dengan Lailatul Qadar, ya Allah. Pilihlah kami di kalangan hamba-Mu yang dapat beramal di malam Al-Qadar, ya Allah. Terimalah amalan kami, ya Allah. Terimalah taubat kami, ya Allah. Ampunkanlah segala dosa kami, ya Allah. Ampunkanlah kehidupan kami di sana nanti yang kekal abadi, ya Allah. Kurniakanlah kepada kami syurga-Mu yang maha luas nikmatnya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau gerakkan lidah kami ketika kami berada di ambang sakaratul maut agar kami dapat mengucap kalimah-Mu yang mulia, ya Allah. Dengan kalimah La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagaimana kami berkumpul dan berhimpun pada petang ini di rumah-Mu, di dalam syurga-Mu, ya Allah. Kau kumpul dan himpunkan kami, ya Allah, di dalam syurga Firdaus-Mu nanti bersama dengan Rasulullah SAW, ya Allah. Bersama dengan para nabi, para wali-Mu, ya Allah. Bersama para syuhada-Mu, ya Allah. Bersama para Rasul-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah kami, selamatkan keluarga kami, selamatkan kampung negeri dan negara kami daripada huru-hara dan kekacauan, ya Allah. Jadikanlah keluarga kami, negeri dan negara kami aman dan damai, ya Allah. Agar tidak ada pertengkaran, tidak ada pergaduhan, tidak ada peperangan, ya Allah.
Ya Allah, ya Tuhan kami, di bulan yang mulia pintu syurga terbuka ini, di Ramadan, di terakhir bulan Ramadan ini, ya Allah, kami mohon padamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami rahmat yang sebanyak-banyaknya, nikmat yang sebelas-belasnya, ya Allah. Engkau satukan hati umat Islam di dunia ini, ya Allah. Sama di Indonesia ataupun di dunia ini, Kau satukan hati umat Islam agar umat Islam sentiasa bersatu padu, aman dan damai, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah juga petunjuk dan hidayah kepada kawan-kawan kami, jiran-jiran kami yang tidak ada bersama kami pada petang ini, ya Allah, agar mereka juga dapat menghadiri, dapat mengimarahkan rumahmu ini, ya Allah, setiap waktu yang berlalu, ya Allah. Juga kami mohon padamu, ya Allah, berikanlah petunjuk dan hidayah kepada orang-orang yang bukan beragama Islam. Mereka juga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar mereka ini beriman padamu sebelum mereka mati nanti, ya Allah. Kami tidak mahu di alam akhirat kami didakwa, tidak mendoakan mereka, tidak mendakwahkan mereka, ya Allah. Berilah mereka petunjuk dan hidayah agar mereka semuanya beriman padamu sebelum mereka mati nanti, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau bantulah tolong umat-umat Islam yang ditindas dan dihina di seluruh dunia ini, khususnya umat Islam Palestin, ya Allah. Umat Islam Rohingya, ya Allah. Di mana juga umat Islam ditindas dan dihina, Kau bantulah mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, masukkan kami ke dalam syurga-Mu tanpa hisab, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kami kekuatan dan kesihatan untuk kami terus beramal dan beribadah di malam-malam terakhir, malam-malam diturunkan Lailatul Qadar ini, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Allahumma ajirna minan nari salimin. Allahumma ajirna minan nari salimin. Allahumma ajirna minan nari salimin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ashhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'alukal jannah wa na'udzuka minan nar. Ashhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'alukal jannah wa na'udzuka minan nar. Ya amanal khaifi aminna mimma nakhaf. Ya amanal khaifi sallimna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal du'ana wa qiraatana wa hajatana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Kalau ada salah-salah saya mohon maaf dari batin tuan-tuan dan puan. Kita akhiri dengan baca tasbih kepada dan surah Al-Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusr illa alladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alangkah cantiknya kita akhiri tazkirah bulan Ramadan ini, petang ini, kan kita bangun, kita bersalat, mudah-mudahan dengan selawat ini kita dapat Lailatul Qadar insya-Allah. Boleh tuan-tuan? Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam
عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح صدوري الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق المنون علينا فاهتفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قدر يا وجه سروري الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ما رأى وجهك يا ثر يا كريم الوالدين حوضك الصافي المبارك وردنا يوم النشور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب عليك صلوات الله عليك عليم سر وأفان مستجيب دعواتي عليم سر وأفان مستجيب دعواتي Rabbi irhamna jami'a bijami'in sadlihati sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 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 wa salatullah ala al-ahmad adatan risuturi wa salatullah ala al-ahmad adatan risuturi ahmadun hadi Muhammad sahibul wajil muniri ahmadun hadi Muhammad
sahibul wajhil muniri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.